Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton sekalian, seperti yang dimaklumkan sebelum ni, hari ini kita bertuah kerana dapat bersembang santai di malam yang ke-18 Ramadan ni. Malam Bersama betul ni? malam malam dengan seorang tokoh saya kira tokoh lah tokoh pendakwah dan macam-macamnya Oh, gitulah betul. tokoh buku dan sebagainya lah. Saya perkenalkan di sinilah Ustaz Dr. Sarul Adol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar sihat Alhamdulillah. Dah berapa puluh hari dah ni dah tak kenal hari dah. Itulah tu. Kadang-kadang kena tengok balik kalender hari apa dah ni. Hari Kan? apa? Yalah hari ni hari apa Ha, Hari ni hari Ahad. Ahad hari lah. Ahad. So macam mana Ustaz? Berpuluh-puluh hari di rumah Kerja Itulah. banyak. Uh, sikit-sikit lah. Pengurus pejabat, pelajar Islam. Lepas tu siapkan apa nama ni, bahan-bahan pengajaran online. Samping petang-petang sikit kebun. Memasak. Ha? Memasak. Masak pun tiap hari. Belum puasa lah. Kalau PKP mula-mula hari tu ada masa-masa nak masak lah ikut permintaan. Tapi kalau bulan puasa ni memang dah daripada mula kahwin dah jadi macam satu kebiasaan. Akhirnya jadi budaya lah. Masuk grup tu Ustaz? Grup suami masak apa hari ni? Tak masuk dalam grup Itulah apa nama ni. Kalau dulu-dulu masak juga Ramadan sebelum ni, tapi kalau travel tak masalah. Ataupun kadang-kadang apa nama ni, ada masa-masa memang berbuka kat luar lah kalau anda tak masak. Tapi kali ni PKP ni memang tak ada upaya lah. 100%. 100%. Ada juga lagi tu bosan sangat. COD lah. Kan? COD. Juga lah. Sampai dah tahu nak masak lah. Ustaz, apa tu tujuan malam ni lama lah. Kita dah sembang ni lama dah nak buat nak apa tapi tak terbuat. So hari ni alhamdulillah lah dapat nak ni nak sembang-sembang ustaz lah, cerita pengalaman, inspirasi dan juga bagi mungkin motivasi lah kepada para penonton lah budak-budak baru nak up ni Ustaz, ramai yang kenal ustaz ni orang kata apa lah pensyarah lah tapi kadang-kadang orang pun tak tahu orang kata ustaz orang Sabah padahal bukan orang Sabah tapi nak kata orang Sarawak pun tak berapa Sarawak sangat lah dia Sarawak. Memang IC Sarawak lah. IC Sarawak lah. Saya hidup di Sarawak ni yang betul-betul full time. Mula lahir sampai form 3 lah. Form 3. Tapi dekat kampung pun lepas darjah 6 tu dah mula merantau lah. Ustaz memang kampung di Lawas lah Lawas, lahir di Lawas lah. Lahir di Kampung Peterikan ni. Kampung Peterikan ni dia border Sabah Sarawak. Kalau ikut sejarah lah tak tahulah, orang tua-tua cerita dulunya asalnya Sabah punya. Tapi bila Malaysia kan dibahagikan Sabah Sarawak tu, jadi betul-betul di tengah-tengah kampung sempadan dia. Jadi terpisahlah kampung kami ni jadi dua. Sebab tu di Sabah pun ada nama Kampung Peterikan tapi Sindomen Sabah. Peterikan Merapuk Lawas Sarawak. Gitu. Bahasa sama lah. Bahasa majoriti di situ Kedayan lah, orang Kedayan. Maknanya bahasa Kedayan sama je lah, yang di Sidomen pun sama, yang di Merapuk pun sama lah. Sama. Dari segi geografi je lah. Geografi dia je. Ustaz pernah cerita kat Ana dulu yalah kalau tengok cerita Laskar Pelangi tu, Laskar Pelangi tu maknanya nak kita susahnya masa kecil dulu hidup susah tu. Macam tu lah kehidupan ustaz dululah. Jadi Ana ni kira orang bandar. Orang bandar. Sekarang bila dah kaya sikit, bukanlah kaya maksudnya dah jadi orang bandar rasa susah lah kan. Dia dah berlaku sikit. Zaman dulu senang dah tu. Dia okey dah tu. Rasa biasa je lah. Biasa je. Biasa je. Jadi ustaz okey lah. Macam budak-budak biasa pergi sekolah,
rendah kan. Hmm. Jadi lepas zaman Ustaz ada UPSR ke penilaian darjah 5? Penilaian darjah 5. Penilaian darjah 5. Ha. Lepas tu macam mana yang boleh ke Sarawak ke Kuching tu memang mana best student lah ke macam mana? Zaman sekolah dulu ni bukan juga pandai. Saya ikut cakap bapak saya lah. Walaupun saya nombor 1 daripada darjah 1 lagi, tak pernah lah nombor lain sampai darjah 6. Tapi dia kata kamu bukan juga pandai. Kamu beruntung sebab kawan-kawan kamu bodoh sikit daripada kamu. Tapi benda tu besar sebenarnya. Dia nak sebut bahawa sebenarnya kadang-kadang untuk berjaya ni tak semestinya kita lebih banyak sangat daripada orang. Lebih sikit je. Sikit je. Kalau lebih daripada orang tu memang hebat dan kadang-kadang ajaib lah kan. Mungkin ada. Tapi pemila biasa dia kata kalau nak berjaya ni, dia tak sebut ayah saya ni tak pandai lah nak berfalsafah-falsafah. Tapi itu cara dia. Sebab dia jenis tak puji anak dia depan-depan. Tak pernah dia puji anak dia pandai ke apa ke. Bawa balik hadiah dia kata syukurlah dia kata sebab kawan-kawan kamu tu bodoh sikit daripada kamu. Dia ayah style dulu macam tu lah. Dia tak pernah puji anak kan. Bila dia puji pernah, kadang-kadang ada orang tidur di rumah kan, dia cerita pasal keluarga, pasal anak dia, dia rasa kita dah tidur, dia cerita lah, dia puji habis lah. Berbeza dengan arwah mak puji depan-depan. Biasalah, mak memang macam tu. Mak ni semua yang terbaik anak dia lah, yang paling baik sekali, paling pandai, paling bagus kerja, paling kaya, semua anak dia lah. Tapi masa ustaz kecil-kecil tu, ustaz rasa ustaz belajar sungguh-sungguh ke ataupun macam lah main pun sama je tapi dah tengok exam nombor satu. Kesedaran tu ada jugalah. Sama je jadual dengan orang lain. Cuma mungkin saya rajin sikit sebab kami bukan jenis buat kerja rumah je rumah. Bila balik rumah memang tak ingat dah kerja rumah ni sebab kerja di rumah tu macam-macam, tolong ayah, tolong tu kan. Kecil kerja saya yang paling biasa tolong potong kayu api kan, kumpul kayu api dan satu lagi kalau macam hujung minggu memang saya nak sulung untuk ayah saya lah. Jadi memang saya lah dia angkutnya pergi ke hutan ke, kalau time menoreh pergi ke kebun getah kan, semua tu jauh-jauh, kadang tidur di sungai, di hutan. Memang tidur di hutan lah Ya kalau kebetulan ada, sebab ayah saya ni kerja macam-macam, dia imam, tapi imam yang tak ada gaji lah. Saya antara imam yang paling lama kok kat Sarawak, 30 lebih tahun. Ada gaji lah, volunteer macam tu kan, sebab memang masjid tu pun sejarah dia, masjid di kampung ni dibina daripada zaman atuk kami lagi, kemudian atuk angkat yang juga ketua kampung, dialah yang imam pertama, kemudian ayah saya kan. Sekarang ni diwarisi jugalah, ada adik saya jadi imam juga. Jadi macam kami ni keluarga imam lah. Baik sikit lah. Ramai yang tertanya-tanya lah, nama Sarit Adul ni macam nama orang Jawa. Tapi macam mana boleh terbabas di lawas sana tu? Datuk saya memang Jawa. Okey. Datuk saya memang asal datang daripada Cirebon, Indonesia. Tapi tak pernah jumpa lah. Ayah saya pun last umur dia 10 tahun datuk saya meninggal. Okey. Nenek memang lama meninggal dah. Kan sebab ayah saya ni anak bongsu. So sebelum datuk saya ni meninggal, dia bawa ayah saya ni pergi ke rumah ketua kampung kan. Dia serahkan bapa saya jadi anak angkat sebab ketua kampung tak ada anak. Jadi lawas pula. Dua-dua dah arwah jugalah. Yang mana ayah saya belajar mengajar Quran daripada arwah ketua kampung dengan isteri dia tu. Okey. Ayah ustaz lahir di Cirebon tu lah? Tidak, datuk saya. Datuk saya dulu kan zaman Belanda kan. Dia ni konon-kononnya kata ayah saya pejuang lah kan. Yelah pejuang. Kena kejar, akhirnya berhijrah. Rata-rata pindah sampai ke Kota Kinabalu ni pun pernah. Okey. Sampailah ke Lawas. Berkahwin dengan kira macam
keluarga Kedayan yang terbesar juga di Lawas. Haji Takung ni, kalau orang di Lawas kenal lah Haji Takung. Kan kahwin dengan salah seorang anak dia, arwah nenek saya lah. Kan itu yang akhirnya apa namanya dapat anak ayah saya yang ke 5, anak yang ke-5. Keluarga besar jugalah ustaz di Lawas kan. Ya, keluarga yang besar lah. So bila keputusan bagus tu berhijrah ke Kuching tu kerana maknanya memang budak best student, so Kuching ada sekolah yang lebih bagus, pindah ke Kuching macam tu lah dia punya ni. Lepas tu anda dapat keputusan memang anda paling bagus lah. Tapi sebenarnya yang terpilih daripada bahagian Lawas tu, Lawas ni dia macam daerah kecil lah kan. Bila yalah, anda pun tak pernah jumpa orang lain sebab sekolah kami ni nak pergi ke satu sekolah di Merapu, menggabungkan banyak kampung lah. Merapu, Peterikan, apa semualah sampai ke Lumut. Dia banyak kampung. Dia pelajar terbaik lah waktu tu. Tapi bila sampai di Lawas, kan, Lawas lagi banyak sekolah. Dia bandar sikit lah Lawas ni. Kalau nak pergi Lawas dulu kena naik bot lah ataupun berkayuh pun boleh juga. Kami dulu berkayuh berjam-jam juga lah nak sampai. Kira pagi tolak, duduk sejam 2 jam kat Lawas, balik tu dah maghrib lah sampai kampung. Okey. Kalau dulu, kalau berdayung lah, jauh. Dan bila jumpa kawan-kawan sama-sama nak pergi ke Kuching tu, tanya, rupanya saya ni yang paling teruk lah keputusan. Tak ada kira sekolah lain, ada yang 4A dulu kan, 4A, ada yang 3A. Saya 1B, 1C, 1D, 1E. F pun ada English. Itu kira paling pandai lah tu. Paling pandai di sekolah lah tu. Dan saya orang pertama lah yang dihantar daripada kampung, apa ni, dipanggil sekolah rendah kebangsaan kan kalau dulu, Merapu. Seorang yang satu-satunya yang pertama dihantar sekolah jauh sikit lah. Sebelum tu lepas sekolah tu memang tradisinya masuk sekolah apa nama ni, menengah kerajaan Lawas. Kawan yang lain masuk sana lah. Ustaz tak pergi yang sekolah tu, yang SMK Lawas tu? Tak, sebab terpilih kan. Sebab zaman satu-satunya sekolah agama di Sarawak yang di bawah kementerian lah. Itu apa? Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Syekh Haji Osman Abdul Wahab. Matang. Shaw lah. Shaw. Sekarang pun pindah dah Shaw tu, dah tak duduk situ dah. Maknanya yang tapak sekarang ni bukan yang dulu lah. Tak. Dia dah pindah yang baru dah. Asalnya pun sekolah tu, asalnya sekolah menengah biasa. Sekolah kerajaan Matang, aliran bahasa lah. So, saya sempat lah mula-mula masuk Form 1 tu, memang 2 aliran. Dia tengah transition lah. Aliran agama, aliran bahasa. So, waktu apa nama ni, pembarisan hari Isnin, ada 2 sekolah lah. Itu pun peristiwa menarik juga tu. Pergi sekolah kat Matang terkejut tak? Dari segi bahasa memang lain lah kan? Bahasa orang Sarawak memang saya tak faham lah. Sebab di tempat saya bahasa Brunei, bahasa Kedayan je. Sampai sana bahasa ni bahasa Semenanjung. Bahasa Semenanjung lah. Bahasa buku lah. Bahasa buku lah. Bahasa Semenanjung pun tak pandai sangat. Sebab di sekolah pun cikgu-cikgu kami kadang bila dah lama-lama pun dia pun cakap Kedayan, cakap di sana. Sebab zaman tu kan TV pun di rumah tak ada TV. Di kampung waktu tu ada satu TV je. Yang itu pun seminggu sekali boleh tengok. Memang kan berbayar, bertiket. Macam tengok wayang. Di sekolah pun TV biasa dia bagi pelajar tengok time ada tinju lah. Muhammad Ali. Muhammad Ali. Di sekolah tu Ustaz boleh, yelah Ustaz boleh adapt lah. Maksudnya dari segi belajar apa semua. Tak, mula-mula tu nak balik juga. Itulah kata kan jauh tu berapa ratus kilometer naik belon Ustaz. Naik belon. Mula-mula first naik berterbang lah. Waktu tu Jabatan Pendidikan dia ambil flight daripada Brunei terus ke Kuching. So kami kena naik bot pergi Brunei. Dulu. Rasalah naik Royal Brunei waktu tu. First berterbang saya naik Royal Brunei. First makan ayam goreng. Sebab arwah mak saya tak pernah goreng ayam.
memang tak ada ayam ke apa? Memang family tak makan ayam ke apa? Ayam goreng ni kan kalau dah digoreng sekali makan habis. Ah. Jadi biasa nak boleh sembelih ayam ada pelihara ayam kampung tapi biasanya bukanlah banyak kan. Macam Okey. nak puasa, nak raya, Raya. hari-hari istimewa lah ayam ni. So kalau sembelih ayam ni arwah mak masak biasa sejenis masakan je. Memang kari. Oh, kari ayam. Boleh makan 5 hari lah. Ya betul lah. Ayam Jadi goreng memang tak ada lah. saya tulis surat tu, dulu tulis surat dengan ayah ni tulis Jawi. Puji betul orang Brunei tu kata makan ayam goreng tak pernah ni. Ustaz pun dah cerita dulu kan. Yelah ini apa ayah Ustaz ni kira pejuang juga kan. Kena tangkap dengan British. Ada apa pemberontakan apa tu? Yang tu lah yang zaman kalau ikut cerita ayah dengan orang kampung lah, ayah saya ni sebenarnya antara ada jawatan jugalah dalam pemberontakan yang Haji Malay Azhari dulu kan. Parti Rakyat Brunei. Masa tu dia di situ jugalah. Ayah saya dulu ada simpan gambar dia dengan Haji Malay Azhari tu sebab Haji Malay Azhari tu selalu datang kampung kami dulu. Dan memang tidur di rumah ayah. Dulu. Jadi ayah saya memang kenal sangat dia. Maksudnya di Lawas tu pun memang ada lah. Orang kata bukannya yang ni cerita di Brunei sana tak. Maksudnya di sekeliling Brunei tu di Lawas. Lawas, Limbang, Miri, semua ada orang-orang Haji Malay Azhari. Oh, okey. Memang berlaku pertemuan pun. Di Miri, di Limbang, orang tu ramai mati. Cuma di Lawas last minute tak jadi. Okey. Tapi dah siapkan semua sebenarnya. Senjata-senjata semua tapi tak jadi. Dah hantar berlatih pun tentera-tentera ni ke Indonesia. Okey. Oh memang ni lah. Memang kata apa? Memang yelah dikira pemberontakan lah waktu tu kan. Tapi ayah saya time tu tak kena tangkap. Tapi selepas habis pemberontakan, setelah mula-mula nak tubuh Malaysia tu, Sarawak kan masuk Malaysia. Waktu tu dia baru kena tangkap. Dia antara yang lambat kena tangkap lah dan sempatlah duduk penjara di Keningau dia kata 3 bulan. 3 bulan. Dia orang ni maknanya dia orang nak keluar dari ke dia orang nak buat sendiri punya kerajaan ke macam mana? Dia orang tak nak bersama masuk Malaysia lah. Dia orang tak nak masuk Malaysia. Tak, sebenarnya kalau ikut pemberontakan Haji Malay Azhari ni dia memberontak lawan British. Lawan British. Cuma ialah mungkin politik Brunei waktu tu tak macam Malaysia kan. Sebab tu dia akhirnya Brunei pun agak lambat merdeka lah. Tahulah sekarang dari sudut sekarang ni macam mana pandangan apa nama ni kerajaan Brunei terhadap pemberontak tu lah, parti apa dia panggil kan. Parti Rakyat Brunei. Lama dah 50 tahun dah kot. Ya. Haji Malay Azhari pun meninggal dah kan. Dia meninggal kat Indonesia rasanya, kat Jakarta ke mana dah. Dia memang dalam buangan lah. Oh itu sejarah, memang sejarah, mana memang pejuang lah. Ya, sebab kami memang orang Lawas ni dia dulu kan tahun 60-an, 70-an, awal 80-an pun memang rapat dengan Brunei sebab TV yang dapat pun yang paling terang kawasan kami TV Brunei. Sebelum ada TV pun radio Brunei. Jadi kadang-kadang raya ke puasa ke ikut Brunei. Ketika dah ada radio lah. Sebelum ada radio ikut ayah saya. Waliul Amri. Betul. Dulu lagi terutama orang macam Kuala Lawas kan, dia orang ni di sebelah muara sungai kan. Dekat-dekat nak bulan puasa kan, dia akan datang kampung, dia akan tanya saya. Bila tarikh puasa, bila tarikh raya. Saya kira-kira lah dia adalah ilmu falak tak tahulah. Falak macam mana kan. Menarik lah dia punya ni. Tapi Ustaz, bila dah ada radio kami ikut Brunei lah. So Ustaz di Kuching tu, di Matang tu, belajar tu, kira belajar lepas tu, masa tu apa SRP SRP. So dapat masuk Kolej Islam tu lah, itu pun terpilih juga tu. Kami ada
Waktu itu dalam 20 orang pelajar dipilih oleh Yayasan Sarawak. 6 orang ke Kolej Islam Kelang, 6 orang saya tak ingat berapa orang, ke Sekolah Agama Wilayah. Antaranya sekarang ni pengarah Jabatan Agama Islam Sarawak itulah, itu Sekolah Agama Wilayah. Dan yang bakinya ke Maktab Mahmud. Oh, Kedah lah. So pergi ke negara lah kan. Ataupun naik balon ke negara lain tu itu macam mana pula? Yalah, itu bahasa lain pula tu, Semenanjung tu. So persediaan tu memang kalau tak silap Ustaz kata pergi cowboy gitu je kan, mak bapak pun tak tahu mana dah. Ya. Sebab asalnya apa nama ni, saya tak nak pergi. Sebab bila masuk sekolah baru kan, macam sekolah Islam, pakaian kena lain. Pakai seluar putih tu. Baju okey lah kan. Seluar putih. Yalah, satu lagi Kuala Lumpur. Kan? Mesti perbelanjaannya lebih ni. Saya pula satu-satunya beasiswa yang saya ada waktu tu dipanggil apa? Beasiswa kecil persekutuan, BKP. Adalah kod 300 ke 400 lepas tu ayah saya paling-paling mampu pun dalam 1 bulan dalam RM20 je. Bayangkan mula-mula saya sampai kan dekat Matang tu, hari pertama pembarisan pun saya dah malu besar. Kan? Beratur-beratur, saya paling pendek di sekolah sebab paling muda dan boleh pendek lah. Kalau kawan yang sama-sama sekolah tahulah. Ustaz naik darjah 1 muda setahun kan? Ustaz darjah 1 6 tahun. 6 tahun kan? Form 1 12 tahun lah. Jadi sampai-sampai hari pembarisan hari pertama assembly kan. Itu yang saya kata tu. Waktu tu ada 2 sekolah, sekolah kebangsaan dan sekolah agama. Jadi kawan-kawan saya sekolah agama lah, duduk depan, kawan belakang tweet. Dia bahasa Sarawak lah, lebih kurang dia kata, kamu ni bukan kat sini, kenapa? Kamu sebelah sana. Kenapa pula? Sana sekolah kebangsaan. Ini sekolah agama. Saya sekolah agama lah, saya kata sure. Tapi kamu pakai seluar pendek. Sekolah agama seluar panjang. Saya tengok betul juga semua seluar panjang. Yang sebelah sana ramailah yang pakai seluar pendek kan, sebab sekolah kebangsaan tu masih sekolah apa bahasa, aliran bahasa dipanggil kerajaan aliran bahasa. Memang ada IBAN semua kan pakai seluar pendek. Dia kata saya sekolah agama, tapi kenapa pakai seluar pendek? Tak tahu ayah saya belikan macam ni. Sebab kalau sekolah di sekolah menengah lawas kan, pendek lah. Kami semua pakai seluar pendek. Jadi hari pertama masuk kelas memang pakai seluar pendek. Lepas tu besoknya pinjam lah kawan-kawan punya kan, nak beli. Waktu tu show tu nak pergi ke Kuching dalam 12 batu jauh. Hutan kan. Pakailah, masalah kawan-kawan semua besar-besar kan, ikat je lah. Ikat jerut lah. Itu yang nangis nak balik tu. Itulah. Lepas tu bila pergi ke, jadi bila dapat tawaran ke Kolej Islam Kelang, walaupun akan dapat beasiswa, tapi tak tahu bila. Kan? So, mula-mula tak nak lah, tak nak pergi. Saya antara yang tak nak lah. Lepas tu ada cikgu tu, yang saya anggap macam abang lah, sampai sekarang pun. Baru habis pencen daripada UPM. Cikgu Ishak Abdul Hamid. Dia lah pujuk, pergilah, dia kata masalah tak apa, dia belanja kan, duit apa semua. Itulah bila sampai di sana pun baru beberapa minggu ayah dia datang ambil ke Kolej Islam daripada Selayang. Okey. Dan jadi macam keluarga saya lah. Macam setiap bulan tu 2 kali ke ataupun sekali sebulan balik rumah dia. Hari Raya 4 tahun saya di Semenanjung daripada form 4 tu sampai apa sih 2 tahun di Kedah kan. 3 tahun memang beraya di Selayang. Masa tu Ustaz dah ada ni ke? Dah ada cita-cita ke belajar je, orang suruh belajar je? Ke dah ada dalam kepala ni nak? Orang Kolej Islam memanglah impian yang hebat kan. Memang ada. Dulu teringin nak pergi USA lah. Okey. Tapi tak sedar diri, English tak berapa pandai. Malas pula tu masuk kelas English. Tapi kawan Ustaz tu pergi US kan? Yang Allah apa nama dia tu? Yang ni lah Abdullah Harun. US kan? Dia US kan? Hebat English itu
memang daripada awal lagi memang dia hebat. Saya dengan dia tu daripada form 1 sekelas duduk sebelah menyebelah sampai form 3 masuk Kuala Islam pun sekelas dan duduk sebelah menyebelah. Satu kelas. Memang. Ya. So, masa bila yang Ustaz, yelah, bila dah habis SPM tu, Ustaz sama form 6? Maknanya, Saya ni antara yang terpilih kena stay di Kuala Islam Kelang lah. Dia barisan-barisan kepimpinan. pimpinan. So, walak. Jadi saya dapat juga UM, tapi kepala saya ni nak keluar negara kan. Jadi bila tak dapat tu frust jugalah. Jadi masuk Kuala Islam balik samping niat perjuangan lah kan. Maksudnya Ustaz kalau ikut nak pergi tu lah US, UK, bukan nak pergi Mesir nak jadi Ustaz tak lah. Cita-cita saya nak jadi town planner. Menarik. Sebab saya minat macam geografi, math. Saya best student geografi Kuala Islam. Bagus. Town planner. Ana pun ada ni. Town planner ni kalau menteri ni Anwar Musa lah. Dia town planner. Memang Ana pun minat geografi. Memang town planning tu memang satu. Memang itulah. Geografi. Itulah bila tak dapat tu stay Kuala Islam ingat ambil apa nama ni STPM lah sekali dengan apa ni sahabat kita Marzuki. Ana satu batch dengan dia. Kan? Cuma lepas tu ada tahun tu first kementerian kan pendidikan offer pelajar bagi scholarship ke Maghribi. Jadi ramailah kawan-kawan ni mohon. Dan dia orang ni memang SMK sijil menengah sijil khas apa? Bukan. STK dia khas college. STK sijil khas college. STK kan dapat tu STK kan? Dia orang lulus lah. Saya memang tak berapa, bahasa Arab saya pun lemah. Kan? Silap saya dah 14 subjek, 7 je kot yang saya masuk. Jadi dia mohon-mohon kan kawan-kawan boleh kata semua dapat. Tinggal yang pelajar asal Kuala Islam daripada form 4, form 5 ni dalam 6 orang ke 7 orang. Yang lain semua pergi Maghribi. Dia pun macam keras lah kan. Kebanyakan yang datang tu pelajar-pelajar baru kan yang masuk 6 bawah. Kan? Jadi saya pun try mohon dah tak dapat nak keluar jugalah. Nak keluar juga. Negara pun tak apa mohon di UiTM. Tapi adalah abang-abang saya yang waktu tu sini-sini yang dah masuk UiA kan. Bagi cadangan apa kamu masuk UiTM, dia kata kamu dah alang-alang belajar agama Sarawak pula masuk UiTM bukan bidang agama. Why not kita pergi masuk pondok? Baru saya terfikir kan sebab ada ramai sini-sini yang masuk pondok dekat Kedah Nahdah kan. Dah bulan 7 dah nak cuti penggal kedua. Saya pun hantar surat, zaman dulu mana bertelefon kan dengan kawan di sana. Seminggu lepas tu dia kata kamu kena datang tarikh sekian. Tarikh sekian tu besok pagi. Waktu surat tu datang tarikh sekian, terus saya cabut. Tinggal barang bawa salas pinggang terus pergi ke Kedah. Naik bas. Naik bas sampai sana terus masuk kelas seminggu. Saya ingatkan okey je. Rupanya di Kuala Islam Kelang ni dah siap buat report polis dah. Pelajar Sarawak Kelang. Ustaz tak beritahu siapa-siapa lah. Tak ada. Kawan-kawan je lah. Tapi kawan-kawan tak tahu kan. Saya kata saya nak try tengok dulu. Lala saya masuk Kuala Islam, ngamuk. Cikgu Khairuddin dengan guru besar semua kan. Sampai tahun tu beasiswa saya kena tahan. Kena tahan maksudnya tetapi dia dah bayar dah sebelum tu. Sempat lah. Okey, sempat lah. Itulah. Ustaz di An-Nahdah tu ambil apa dia exam apa? Dulu tak ada ni kan. Exam Sanawi dia lah nak pergi Azhar. Syahadah Sanawiyah lah. Pak Sanawi. Nak pergi ke memang masa tu dah kat situ dah aim nak pergi Azhar lah sebab diorang kata kalau sijil tu untuk ke Mesir je. sebab
kalau masa tu siapa yang nak pergi Azhar memang pergi situ je kan? Memang. Dengan beberapa sekolah lain yang diiktiraf oleh Azhar lah. Zaman tu STK pun tak diiktiraf. Okey. Tak tahu sebelum tu diiktiraf, lepas tu tak tahu, tak ingat kenapa sebab dia tak diiktiraf. Kan? Itu yang ramai akhirnya pelajar Islam yang nak pergi Mesir memang kena cari sekolah lain lah, antaranya Nahdah lah. Majoritinya kan Nahdah lah. Okey. Kan? So Ustaz pergi mana dah ni apa semua, apply lah pergi Azhar. Maknanya sambung di Azhar. Dah lulus apa semua, kami pergi Azhar tu, rombongan kami saja boleh kata satu kapal terbang Pakistan Airways. 270 lebih kalau tak silap yang pergi. Semua tu Pondok Pak Man tu? Pondok Pak Man. Oh, oh maknanya seronok lah. Maknanya satu orang kata apa? Satu kampung pergi, mana satu ngaji sekali kawan-kawan kan? Ramai yang hebat lah. Kita waktu tu nombor pun cukup lah nak pergi Azhar. Tak tahu apa pun belajar Azhar tu. Bahasa Arab pun memang lemah lah. Sebab saya ni memang daripada orang Islam, bahasa Arab memang agak lemah lah. Sebelum masuk pondok pun cuma saya ni rajin menghafal. Jadi lulus sebab rajin menghafal. Masa masuk di Azhar tu terus mula kuliah ke ataupun ada belajar lurah dulu ke apa dulu ke macam mana? Tak ada, zaman tu tak ada. Memang terus masuk kuliah. Faham tak faham, hentam je lah. Maknanya zaman tu pun ialah memang macam sekarang apa diorang kata apa nak datang kelas tak datang kelas, suka hati tak ada attendance. Memang masa tu pun macam tu lah. Itulah kemuncaknya kot zaman tu. Nak pergi kelas pun. Satu rajin lagi lah. Macam mana tahun satu? Macam mana tahun satu? Biasa tahun satu ni budak-budak rajin lagi. Bila naik tahun 2 dia dah jumpa jalan lain kan. Makin sikit lah. Yang lulus naik tahun 2 pun makin sikit lah. Ustaz masa tu orang kata apa? Bukan idola lah. Orang kata role model tu ikut kawan ke, buat hal sendiri ke, ada senior ni ke ataupun masa tu ke arah mana tu? Saya tak ada, mungkin ialah zaman dulu kan kita belajar bukan macam zaman sekarang. Budak sekarang banyak pendedahan aspek luar tu, motivasinya. Ingat saya sampai daripada form 1 sampai tingkatan 6 tak pernah ada yang namanya program motivasi, cara belajar. Kita belajar berjaya tu macam semula jadi sebab motivasi diri lah. Mungkin kerana family susah apa semua kan. Jadi itu memotivasi diri sendiri. Jadi akhirnya kita macam saya buat nota ringkas. Orang tak pernah ajar tapi dia semula jadi. Kan? Belajar buat nota ringkas, study, buat jadual. Macam baca Quran pun kalau ikut belajar betul, walaupun saya berguru dengan ada arwah pak saudara saya, tapi saya tak pandai sangat dengan dia. Saya pandai dengan ayah saya walaupun saya belajar dalam mungkin 2 bulan, 3 bulan. Sebab ayah saya ni mengajar, rotan dia besar. Memang cepat pandai. Cuma semula jadi, bila di sekolah, form 1, form 3 tu memang rajin baca Quran. Saya tiap hari baca Quran. Sampai orang tegur, kau baca salah, baca je. Kan? Jadi mungkin hasil daripada pengalaman hidup lah kot kan. Jadi menyebabkan memotivasi diri sendirilah. Macam kata Ibn Sirin lah kan, rahimahullahu rajulan kana wa'izan min nafsihi kan. Rahmat Allah kepada seorang yang dalaman dia itu memberi motivasi diri sendiri. So bila sekolah Islam pun budak pandai-pandai semua kan sana. Mana ada program motivasi. Saya ingat saya kerja rumah pun boleh kira lah kot yang cikgu bagi kerja rumah. Oh waktu tu? Mana ada? Jarang sangat ada kerja rumah. Maknanya tak ada lah latih tubi lah, camp tu, camp ni apa semua tak ada lah. Ada lah, mana latih tubi. Budak sana kadang buku teks pun tak bawa. Dia adalah buku-buku latihan kan, buku latihan ni buat dalam kelas je lah. Cuma budak pandai-pandai, masing-masing pandai urus diri sendiri. Kita pula berkawan dengan yang pandai-pandai lah juga kan, yang rajin-rajin usrah, kat Islam.
Tapi pemberontak boleh tahan juga. Zaman kami itu zaman kemuncak tu. Puncak. Dia apa benda sebenarnya Ustaz? Dia memang jenis, tapi Ana rasa yelah dah lepas 10 tahun pun dia macam ada satu ke memang orang budak muda kot. Memang jenis suka tak ada pasal nak melawan. Lah dia memang suka melawan. Tak ada pasal pun suka melawan. Yalah, mungkin kadang-kadang zaman tu terlampau ideal kan. Memang ada tokoh-tokoh lah kadang-kadang agama, politik yang kadang-kadang jadi idola kita. So kadang-kadang pandangan-pandangan dia, fatwa-fatwa dia tu kita serap, mungkin kadang betul tak betul. Jadi kita anggap semua benda Betul lah tu tu. tagut kan. Ayat-ayat 80-an tu. Fatwanya antaranya isu itulah lagu Negeri Selangor ada yang maha mulia apa semua kan. Tapi kalau sekarang ni orang faham maha mulia tu kan maksudnya bukanlah sultan tu yang kan. Cuma zaman dulu kan, jadi bila ada abang-abang senior yang mengeluarkan fatwa kata ini boleh syirik apa semua, tak nak nyanyi, dia mula kan, arus tu mula kan. Saya pun dulu agak ekstrim jugalah. Ekstrim ikut orang. Kalau pergi masjid tu tengok siapa imam. Kalau imam sekian tak mau jadi makmum. Dulu ada itu kan. Tu yang diorang kata khutbah Jumaat pun ada yang apa? Ada yang tak tahulah yang kata kalau yang bunyi ke arah sana tu sampai tak nak sembahyang Jumaat lah. Benda lah dia punya ni kan. Kita jenis ikut orang lah. Zaman tu kan mana ada lagilah macam saya ni memang daripada kampung apa semua kan. Jadi sumber utamanya zaman dulu mana ada internet apa kan, jadi kawan-kawan lah. Dengan kita tu lah keset-keset ceramah tu kan. Cuma ada tak simpan keset-keset ceramah. Kalau simpan pun boleh tahan banyaknya. Sama lah zaman Ana pun keset-keset tu lah. Tapi masa tu dah tapi masa tu dah bercampur mengarut dah lah. Masa tu Backstreet Boys lah apa kumpulan-kumpulan ni apa Westlife lah. Itu dia dah pelan-pelan masuk tu. Itulah. Tapi ceramah yang tu ni jugalah. Sebab macam anda sendiri, memang anda membesar dengan kawan. Ujung tahun je boleh ada kesempatan balik kampung tu pun kadang sebulan kan, kadang tak sampai sebulan, cuti dulu-dulu kan. Tu je lah yang dengan mak ayah. Yang lain memang dengan kawan lah. Jadi murabi-murabinya kawan-kawan, abang-abang senior. Kalau di Kuala Islam badar lah dengan senior-senior kita kan. Tapi Ustaz kira nasib baik lah sebab yelah orang katakan selalu rosak pun sebab kawan kan. Maknanya yang dadah, yang segala benda lah. Yang mak rempit apa semua kan. Maknanya kita ni pilih kawan yang betul lah. Maknanya berkawan tu sebenarnya taklah masalah kan. Tapi memilih kawan tu lah. Kalau kawan tu yang baik-baik ada fikrah tu tak ni lah kan. Tak adalah terbabas kan. Sebab kita sekolah agama kan, macam sekolah Islam, lepas tu masuk pondok. Jadi memang jumpa orang yang baik-baik. Kalau masuk pondok lagi lah. Di pondok saya pula pernah tinggal dengan rumah tok guru. Jadi anak angkat dia. Kan. Jadi jumpa orang baik-baik. Cuma saya ni sendiri kan, saya boleh berkawan dengan orang yang baik, dengan orang yang tak berapa baik pun boleh berkawan. Kadang-kadang boleh ikut pun yang baik dan yang tak baik tu boleh ikut juga. Zaman-zaman dulu lah kan. Yalah biasa tu. Ada orang yang Masya Allah kan, dia kebal. Jadi dia tapi itulah yang kadang-kadang mematangkan kita lah kan dalam hidup ni. Ustaz apa di Kuala Islam tu apa benda paling jahat Ustaz pernah buat? Jahat lah. Paling nakal Ustaz pernah buat. Kuala Islam zaman saya baik lah kot. Zaman rajin tahajud, bangun malam-malam, puasa sunat. Itu standard tu. Yang lawan sekolah. Satu lagi, saya kecil kan. Jadi apa nama ni, kena manja lah sikit oleh pengawas, abang-abang badah, cikgu-cikgu. Ada sekali lah kot. Tapi tak juga nak kata jahat. Nak tengok bunga api. Saya kan kecil, budak. Kan sempena Jubli Perak Sultan Selangor. Kan? Tapi waktu tu semua orang pergi keluar pun nak tengok bunga api kan daripada istana tu.
60, 25, tahun 85. Betul lah? Waktu mula-mula proton keluar. 85. Betul lah. Ha. Tahun 85. Naik, dia kata form 5 lah waktu tu. Kan? Faham. Jadi dia orang kata, kawan-kawan kata, oh paling best ni kita tengok daripada menara Masjid Sultan Sulaiman. Menara yang tu lah. Legend lah. Naik lah atas. Sekali abang-abang pengawas datang. Dia kata, masa... pengawas. Oh, masa tu dia tak kunci ya? Dia tak kunci, boleh naik. Oh, zaman Ana dah tak boleh lah. Mula kan, baru mula bunga api tu. Sekali Aha. abang datang. Dia kata, ni apa sekolah tengah buat spot change, Cikgu Hairudin tengah cari. Jadi ada abang-abang pengawas tu. Kan? Ingat lagi muka dia. Dia kata, engkau tapi jangan kau balik. Engkau balik memang kena tunggu depan pagar asrama. Habis mana bang? Engkau alang-alang kau masuklah dalam apa namanya pagar istana tu. Daripada kecil kan boleh masuk. Oh tengok dari situ. Dia kata jangan balik kecuali kalau boleh tidur kat masjid tu. Esok pagi bawa balik. Alhamdulillah saya selamat lah. Tapi ramai kawan-kawan pagi-pagi besok dah kena hukum dah. Tak berbaju-baju kan. Kena menebas padang apa. Oh. Ustaz seorang je ke masa tu yang selamat? Ke ada yang lain-lain juga? Ada 2 orang. Yang seorang tu pun sama kecil macam saya je. Sebab kalau orang besar tak boleh lepas tu pagar tu. Dia minta maaf ya guru-guru Islam boleh ada dengar. Itu biasa tu. Tapi itulah paling jahat. Yang lain tak adalah. Itu okey tu. Itu bukan jahat, itu nakal lah tu, biasa lah tu. Tapi kalau Islam kadang-kadang ada juga masa yang kadang-kadang ponteng sekolah taklah ponteng prep malam-malam kan. Itu biasa. Saya ponteng prep ada tempat sembunyi saya. Mana dalam sekolah? Dalam sekolah. Oh, rumah warden. Okey. Cikgu Mahmud. Cikgu Mahmud. Okey. Lepas tu dia bujang. Jadi dia kata kalau malas pergi ni, pergi rumah dia. Boleh tidur, boleh makan-makan. Sebab saya selalunya study malam. Time prep tu mengantuk saya tidur. Malam biasalah. Prep biasa orang tidur. Biasalah. Ya. Gerakan. Kadang saya tidur je pun dalam kelas. Kalau warden datang, dia dah tahu dah. Ini Sadiq Adul memang dia tidur waktu prep, nanti malam sambung. Zaman dulu dia pelajar tu dia pandai apa? Urus dirinya sendiri, masanya sendiri kan. Yalah. Akhirnya kalau keputusan semua cemerlang pun kan. Tu karomah. Hebatnya lah kan. Aduh. So Ustaz di Azhar tu ialah habis 4 tahun. Masa tu dah cita-cita nak jadi ustaz ke, jadi cikgu ke? Saya bila dah masuk tingkatan 6 memang di pondok lah kan, terutamanya memang laluannya untuk jadi ustaz lah. Dan memang kita rasa itu satu keperluan pun untuk negeri Sarawak. Saya ini banyak kaitkan diri saya dengan Sarawak lah. Kan, sebab Sarawak kekurangan tenaga, kekurangan ustaz, tenaga agamawan apa semua kan. Kalau ikutkan saya lepas SPM pun dah kena offer kerja dah. Jadi pegawai penolong pegawai Halal Islam lah, macam kerani lah. Kan? Ayah saya suruh je kerja sebab gajinya pun kira hebat lah kan. Kalau di kampung tak ada gaji macam tu. Kan. Tapi waktu tu kita rasa macam tak cukup kan. Nak lebih lagi sebab kalau boleh menyumbang lebih besar untuk negeri Sarawak. Jadi apabila saya habis SPM masuk pondok, memang ustaz lah. Tak adalah town planner-nya apa, tak ada. So macam mana boleh habis di Mesir pergi ke Jordan tu ikut siapa pula tu? Masa tu dah ada, masa tu belum ada lagi orang degree pergi ke Jordan kan? Ke dah ada mula? Ada dah sebelum tu. Ada kawan saya. Arwah saudara Ustaz Ismail Hashim. Dengan siapa lagi? Antara yang paling awal lah maksudnya buat master di sana. Bukan master, maksudnya yang undergrad. Mana yang degree? First degree lah. Macam mana first degree? Yelah, kalau first degree Azhar kan itu dah biasa dah zaman berzaman kan. Tapi Jordan ni kan agak baru juga kan. Ya. Waktu tu saya tak ingat tahun keberapa sudah yang, tapi kebanyakannya pergi bersendirian, bukan dihantar oleh kementerian asalnya. Itulah maksudnya belum jadi polisi kerajaan lagi lah, kerajaan tak hantar lagi kan. Bahkan waktu tu Jordan terima dengan SPM saja walaupun tak ada bahasa Arab. Betul. Anda rasa sampai sekarang pun macam tu juga?
sampai sekarang pun. Cuma sekarang kementerian yang syaratkan banyak-banyak kan. Kalau Jordan sendiri tak syaratkan. Kan? So Ustaz ke Urduniah tu dengan berpakat dengan siapa? Saya asalnya lepas habis degree, alhamdulillah lah, saya habis 4 tahun. Yalah, Mesir ni kalau habis 4 tahun tu kira okey lah kan. Ada juga yang berpuluh, kira ramai ada juga yang berpuluh tahun. Walaupun keputusan tu boleh lah, tak hebat sangat. Tapi kat papan kenyataan tampal senarai nama tu tak adalah ujung-ujung kan. Kira kertas pertama. Adalah. Kan. Jadi bila saya balik, waktu saya bertunang. Kan. Dah habis. Jadi saya pergi Sarawak, Jabatan Agama, jumpa dengan waktu tu yang di-Pertua Jabatan Agama Islam, Majlis Agama Islam, belum ada jabatan ni waktu tu. Majlis Agama Islam Sarawak kan, Datuk Anis Abud sempat jadi mufti. Oh mufti, baru meninggal baru ni kan? Ya. Baru meninggal baru ni. So jumpa dia kata, waktu tu dah bawa beg apa semua dah. Datuk saya kata, saya dah habis belajar, so saya ikut je lah Jabatan Agama. Nak letak saya kerja di mana, sebab saya di bawah beasiswa apa? Dipanggil beasiswa pinjaman Baitul Mal Negeri Sarawak, zakat lah. Zakat lah. Kata kamu ni muda lagi, kan? Sayang dia kata. Waktu tu belum ada orang Sarawak yang sambung belajar, maksudnya pasca lah, master PhD di Timur Tengah kan. Dalam negara dah ada dah. So dia kata bagus kamu sambung. Saya kata saya mana ada duit. Kan bukan Datuk tak tahu family saya. Kan degree pun jenuh kita juga kan ni mengorek sana mengorek sini. Tak apa dia kata. Kamu pergi, dia akan bagi bantuan khas lah untuk cari tempat belajar di Mesir. Betul lah, tapi saya kata saya tak nak masuk Azhar. Sebab Azhar ni memang kenapa tu? Itu lebih besar daripada kemungkinan dulu setelah zaman tu kan. Betul lah, betul. So anda pun takdim lah, mohon apa nama ni Jamiah Khairah. Kairo. Tak dapat. Tak dapat? Dapat. Oh, dapat. Okey, dapat. Tapi bila fikir-fikir kan, ada sekali tu naik bas daripada waktu tu anak dah kahwin. Kan baru kahwin. Tengah honeymoon lah. Belum sampai sebulan, baru 2 minggu kok kahwin sampai di Mesir. Naik bas, nak pergi Jamiah Khairah ni 2 kali bas, ya Allah, dengan sesaknya kata berapa tahun lagi lah aku nak hidup kat Mesir macam ni. Sebab anak ni jenis tak suka terpaksa sesak. Okey. Lepas tu anak tak suka pergi KL. Oh, okey. Kecuali terpaksa lah itikaf semua. So akhirnya waktu anak sepatu register betul-betul, anak tarik balik anak punya sijil. Lepas tu berpakat dengan Datuk Dr. Zulkifli apa ni muda. Okey, mufti Johor. Jadi jom dia kata kita sama-sama pergi Jordan. Okeylah pergi sana cari tempat. Tak ada tempat lagi. Sampai sana jumpa. Gamble je lah. Alhamdulillah rezeki kami lah kot. Mereka bagi kami peluang lah. Ada ingat waktu tu Kairo, tak Suhaimi, Kairo kan master tu, Suhaimi Yahya. Suhaimi Yahya, dia orang junior kami lagi. Dia Aznan. ada Kaznan. Ramai lagi. Mana Ustaz tak nak Kairo tu sebab jam lah. Saya macam nak ubah tempat lah. Padahal orang rumah saya waktu tu masih belajar kat Azhar. Tapi tak boleh kata. Bukan setahun 2 ni master ni. Yang sila hari bulan kalau kat Mesir ni 4, 5, 6, 7 tahun pun boleh jadi kalau kan. Satu lagi kewangan, aspek kewangan juga sebab saya pun tak yakin Sarawak boleh sponsor saya dengan yuran yang begitu tinggi dekat Jamiah Khairah. Okey. Tapi Kairo memang dia kata memang mahal. Macam private lah kan. So pergilah Jordan. Apa tu, masa tu siapa yang dekat sana ke gamble je pergi memang ada pelajar Malaysia tapi kami pun tak kenal sangat. So kami pergi, ada juga lah dia orang tunggu dekat airport semua kan. Yang urusan tu kami memang urus sendiri lah. Pergi dipanggil apa dia punya Idarah Ta'lim Ali kan, Fakulti Pasca Siswa Azhar. Sembang dengan dekan apa semua. Zaman tu belum lagi ramai pelajar Malaysia yang ada lah. Ada dah senior-senior macam
Dr. Nordin Ngadimun, Oh, okey. Dr. Syukri, Okey. lagi apa nama ni, Akademi Penyiar Islam Universiti Melaya, Datuk Dr. Zulkifli. Yusof. So, Betul. dia tak ramai sangat lah waktu tu. Tapi mereka ni dah senior lah. Kan dah nak ambil dah. Kami baru masuk. Okey. So buat situ syariah lah, master syariah lah. Fiqh usul. Usul. So dia masuk kelas, Ustaz ambil kelas lah sekali dengan Datuk Dr. Zulkifli tu, kelas sama-sama lah. Betul. Zulkifli muda sekali lah. Apa subjek dia ambil itu yang nak ambil lah. Cuma ada ketinggalan dengan dia sebab anda tangguh 1 semester. Balik Malaysia dekat 8 bulan jugalah. Dia terus, jadi anda lambat sikit, lambat 1 semester. Berapa lama Ustaz? Semua sekali, yelah, Jordan tu berapa lama Ustaz punya master? 3 tahun? Dekat 4 tahun juga kalau sekali dengan yang anda tangguh belajar. Oh, Kalau sekali ikut Viva semua lah. Tahun setengahnya tu lah. Anda sebenarnya habis. Kalau ikutkan 3 tahun. Cuma semester bila anda nak munakasyah risalah tu ada masalah sikit. Yang mana ramai pelajar-pelajar kalau tak munakasyah SEM tu, mereka akan mafsul. Maksudnya kena dismiss kan sebab dia kena qara baru. Macam kami ni qara lama boleh extend lagi. So anda kena extend anda punya munakasyah. Padahal anda dah siap dah. Tak apalah kan. Tapi anda munakasyah pun awal SEM. Bulan Ramadan ni lah. Dalam bulan Ramadan macam ni. Waktu tu bulan Februari 1996. So, habis munakasyah, alhamdulillah anda tak kena apa-apa correction. Besok hantar tak sampai seminggu balik balik UAE. Yang tu lah, tesis tu lah tu. Kita manusia. Ifsyak tu. Ifsyak. Bila habis tu yang dengan UAE tu bila? Ustaz ni. Itulah bila anda tangguh belajar kan, anda semester keempat. Semester keempat anda tangguh belajar. Pinjam duit kawan jugalah. Ada masalah kewangan sikit sebab pinjaman yang diberikan dapat Yayasan Sarawak waktu tu. Majlis Agama Islam Serah Perayaan Yayasan tak mencukupi. Anda pun dah kahwin, yuran pun dah agak tinggi kan di Jordan. So balik try jugalah minta tambahan pinjaman tapi macam-macam syarat. Sekali anda ingat lagi 2 minggu sebelum 3 minggu sebelum balik ke Jordan semula. Waktu tu memang anda nekat tinggalkan anak isteri lah, ada anak seorang lah. Datuk Dr. Zulkifli waktu tu masih bujang lagi. Kan? So try minta UAE dengan dia. Try lah kot kan. Hantar permohonan ke kuliah undang-undang UAE kan, jumpa dengan almarhum dekan lah Tan Sri Ahmad Ibrahim kan, dengan timbalan dekan waktu tu almarhum Datuk Dr. Brunei Mahmud Saidon kan. Kita tengoklah kan. Alhamdulillah lepas seminggu terus kena call, ada interview peringkat kuliah. 2 orang tu interview lah. Ustaz minta tu memang gamble je minta ke ataupun memang ada kekosongan ke? Ada, memang gamble minta, try je. Tak tahu kosong tak kosong, bumi apa semua, itulah. Kan? Okey. Kena panggil interview. Yang interview kami 2 orang lah. Almarhum Tan Sri Ahmad Ibrahim dengan itulah almarhum Datuk Dr. Mahmud Saidon. Waktu tu doktor, belum ada profesor lagi lah. Sekejap je pun, tak sampai setengah jam pun. Anas tadi malam tu sampai tak bertidur. Dia tanya apa? Tak tanya apa pun. Tanya belajar macam mana, isteri macam mana, almarhum Tan Sri. Dia kata English nampak macam tak pandai ni. Suruh belajar. Lepas tu tunggu lagi, dia kata dia cuba untuk peringkat universiti. So peringkat universiti minggu lepas tu. Hari Jumaat. Malam tu flight anda balik Jordan.
Okey. dengan apa Dato' Dr. Zulkifli. Sekali Muda, ya? kan? So siang tu kami interview peringkat universiti tapi dengan timbalan rektor lah. Apa nama ni Datuk Tan Sri ke Datuk? Tan Sri. Kamal Tan Hassan. Sri kan? Kamal Hassan. Dia seorang ni interview. Tahu dia interview macam mana? Masuk-masuk dia kata, Ustaz, Ana ni bahasa Arab taklah, pandai sangat. Jadi minta ambil mana-mana buku Arab kat apa nama ni, rak Ana tu, minta syarah lah sebagai seorang pensyarah. Ambil lah dengan Triple IT punya buku kan, tak ingat lagi tajuk dia. Kan? Syarah, cakap pun. Ana zaman tu muda kot, suara kuat kan. Keluar apa Ustaz Zul minta maaf kenapa suara tu sampai keluar dinding ni dengar. Dia suruh jadi pensyarah. Sampai dia kata kalau dengar suara tu sesuai lah jadi pensyarah dia kata. Alhamdulillah kami pun balik ke Jordan sambung belajar sampai sebulan dapat surat daripada UAE diterima jadi assistant lecturer. Okey. Gaji jalan, scholarship jalan. Jadi orang kaya barulah kat Jordan. Maksudnya di Jordan tu start tinggal berapa semester je lagi? Waktu tu Ana dalam 2 sem lagi lah. Oh, maknanya setahun je lah. Ya. Tapi memang banyak kesan lah bila anak masalah kewangan kan. Isteri sakit, anak sakit, duit tak ada. Memang ada sem tu subjek anak drop. Dah anak nak beli buku rujukan pun tak dapat. Kan? Pergi kuliah pun ada hari yang tak boleh pergi, tak cukup tambang. Tapi adalah sahabat yang juga pensyarah UIA yang Masya Allah lah. Setiap bulan dia keluarkan duit dia bagi pinjaman. Sampai nak hutang dekat 17,000 dengan orang ringgit? Ringgit Malaysia. Oh banyak. Maknanya kos sara hidup di Jordan tu memang tinggi. Padahal Ana pun tak tahu Ana nak bayar dengan apa. Zaman tu belum lagi pasti dapat UIA ke tidak. Masya Allah. Alhamdulillah kawan-kawan banyak bantulah. Okeylah. Ustaz, ini tadi yang kita cakap tadi, anda rasa dah sejam ni. Kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita sambung yang part 2 lah. Part 2 ni lagi menarik lah. Maknanya Ustaz dah habis kata apa, pergi master kan. Lepas tu ini nak masuk yang dan seterusnya lah. Kita boleh pasal insyaAllah. Itu susah ni nak ni kan. Okey, nanti kita sambung lagi insyaAllah. Tapi lambat sikit lah nak punya giliran malam ni. Sabar ya orang dalam bilik. Kena sabarlah. Alright, terima kasih Ustaz. Okey, Assalamualaikum.